Nadia Arena dihangatkan lagi dengan perkembangan MPL MY musim ke-13 dan tumpuan sudah pasti misi RSG Malaysia untuk memburu kemenangan kedua mereka sekaligus berpeluang dinobat pemenang minggu kedua. Pasukan yang akan menjadi penghalang RSG untuk melunas hasrat adalah Niners. Jadi, apa kata kita bersama wakil dari pasukan RSG untuk berkongsi persiapan mereka. Hari ini kita berbesar hati kerana menerima kunjungan jurulatih RSG Fikri Aiman Muhammad Kizir iaitu Rain, lebih glamour digelar sebagai Rain ya, dan juga mid laner RSG Muhammad Irwandi Lim ataupun lebih dikenali sebagai Izanami. Hello, how are you guys? Hai. Sihat? Sihat semuanya? Alhamdulillah sihat. Alright, okay. So kita nak mulakan dengan discussion kita terlebih dahulu, Yusof. Betul. Bagaimana so far macam mana Izanami melihat keserasian teammates you guys iaitu Venogo dan juga Storm untuk pembukaan musim bagi kali ini? Bagi pendapat saya, masa first week tu kami macam still lagi mencari rentak lah bermain bersama sebab kami pun baru training kurang dari sebulan sebab mereka pun baru sampai ke Malaysia dalam bulan lalu macam tu lah, belum cukup lama lagi lah, jadi kami pun sekarang still lagi mencari rentak. Tapi sebelum jadi teammate tu memang dah kenal kewujudan Venogo dan juga Storm ni? Sebelum tu sebelum ni memang sudah pernah bermain online bersama-sama. Macam sebelum ni kami ada join satu tournament iaitu Kohai Championship dan kami champion di tournament tu, so kami di situ pun kami dah slow dapat rentak lah bermain bersama-sama. Alright, okay. Venogo dan Storm ni kita tahu mereka ada peranan selaku roamer, mid laner dan juga juggler, membuatkan mereka ni agak menarik lah untuk dapatkan khidmat mereka kan. Tapi kalau lihat dari sudut anda lah kan, apa sebenarnya yang menjadi reason mereka ni dibawa ke dalam tim? Okey, reason utama kenapa mereka diambil, pertama sekali tak dinafikanlah skill mereka lah. Sebab di dalam Mobile Legend ataupun mana-mana game MOBA, kita akan melihat kepada mikro dan juga makro mereka di dalam game. Tetapi plus point untuk kedua-dua mereka adalah dari segi command di dalam game. Mempunyai Storm dan Venogo ni boleh diibaratkan seperti mempunyai coach di dalam game. Maksudnya ketika sedang bermain. Sebab kita tahu jurulatih dia tak akan boleh masuk campur waktu player tengah bermain. Tapi mereka ada satu koman yang sangat bagus dan perspektif mereka sama seakan-akan dengan jurulatih. Dia macam Ronaldo dalam Portugal sih. Yes, kan? Nak cakap dia kena ada seorang mastermind. Daripada segi communication pun tak ada banyak masalah sebab menggunakan English kan? Betul. Okey, Izanami, kamu you berada dalam pasukan yang menjuari MPL sebelum ni kan, dan sekarang ni dengan pasukan baru. So macam mana nak lihat seorang pemain tu sekarang ni you jadi macam seorang pemain yang lebih bagus, lebih lengkap atau macam mana? Sebenarnya pendapat saya secara individu, saya rasa yang saya semakin berkembang lah dari segi communication, dari segi in-game skill, dan saya rasa dari season-season sebelum ni saya semakin berkembang lah dari segala aspek. Red setuju ke? Setuju. Sebab saya coach dia, mesti saya setuju. Berapa persen you nampak perkembangan dia? Improve daripada dulu dan daripada sebelum tim lain dan sekarang ni? Bila saya start jadi coach dia, dia nampak perubahan 200% lah. Dia makin semakin bagus. Mantap. Power lah. Okay, another name yang orang selalu sebut-sebutkan dengan aksi taunting adalah Ripo. Ripo. Ketika memenangi sesebuah perlawanan tu memang nama dia selalu disebut-sebutkan oleh peminat lah. Adakah benda macam ni part of the game, perang psikologi ke, ataupun kita sahaja je nak macam psycho team members yang lain ataupun lawan-lawan yang lain ke? Sebenarnya apa ni? Okey, kalau pendapat saya, fungsi taunting tu dia ada dua. Pertama sekali adalah untuk engagement, sebab dalam e-sport dia tak terlalu mudah untuk monetize. Dia bukan macam mana-mana bisnes yang lain. Jadi perlu ada engagement yang tinggi lah. Jadi taunting is one of cara untuk kita dapatkan engagement yang tinggi lah. Selain itu kedua, macam yang ni cakap tadi adalah perang psikologi. Macam mana kita boleh mengganggu mental pihak lawan, memberikan confidence kepada teammate dan ahli pasukan jugalah. Macam tadi nampak di dalam visual Rain bersama dengan pemain-pemain yang sedang bermain. Apa yang boleh dilakukan ketika itu Rain bila tengah perang ni? Rain berada di
dekat dengan player, tapi what else you can do? Kalau coach dalam Mobile Legend, dia lebih fokus kepada drafting punya part. Maksudnya dari segi pemilihan hero dan juga preparation sebelum game. Tugas saya untuk memenangkan hero-hero mereka sebelum game bermula, dan tugas mereka pula untuk menjaga execution di dalam game supaya dapat memberikan result yang baguslah. Alright. Okay, Izrami, let's talk about Niners. Kita boleh katakan yang mereka baru sahaja digandingkan bersama, tapi kalau nak lihat bahaya yang mereka boleh datangkan ni, you ada identify apa-apa tak? Pendapat saya tentang JP Niners ni, macam yang kita tahu, diorang ada player-player yang berpengalaman, diorang ambil player-player yang dah bermain di MPL lama. So bagi pendapat saya, mungkin dari in-game makro diorang mungkin lebih kemas lah. Tapi tidak dinafikan, kami pun ada juga player-player yang berpengalaman. So saya rasa kami, untuk match next ni melawan JP Niners, saya rasa kami tiada masalah lah untuk melawan JP Niners. Ada kelebihan ke berdepan dengan mereka? Agak-agaknya? Kelebihan mungkin bagi saya, mungkin sebab game sebelum ni kami kalah, so game menentang JP Niners ni mungkin kami akan lebih bersemangat lah untuk lebih menang. Itu kalah kata takkan nak kalah lagi nak menang. Okey, Coach Rin, ada sebarang perancangan khas untuk menentang Niners ni? Mungkin ada nak tukar strategi bagaimana? Untuk JP Niners, mereka mempunyai seorang coach yang bagus, yang mana diorang import daripada pasukan Indonesia. Drafting dia juga sangat bagus. Jadi sememangnya pasukan RSG memang bersedia dengan beberapa strategi tertentu yang dikhususkan untuk digunakan berhadapan dengan pasukan dengan JP Niners lah. Sebab mereka terkenal dengan pasukan yang menggunakan meta healing sebelum ni, meta hero-hero support yang menambah nyawa dan sebagainya. Tapi disebabkan mereka tukar line up, jadi strateginya mungkin berbeza. Jadi akan ada adjustment yang dibuatlah oleh pasukan RSG untuk berhadapan dengan tapi takkan nak share kat sini kan? Tak boleh rahsia lah kan? Diorang pun tengah menonton sekarang ni, nak dapatkan apa-apa input yang boleh membantu mereka kan. Okey, kita juga nak tanyakan kepada anda lah pandangan ke atas Munji di match week yang pertama. Peranan yang beliau bawakan kepada pasukan. Adakah dia boleh dikatakan antara pemain yang kita kena watch out for, perlu diawasi? Maybe Coach Rin ada pandangan? Kalau menurut saya, dia memang player to watch lah daripada pasukan RSG. Dan RSG sememangnya akan fokus kepada Munji untuk game berhadapan dengan JP Niners. Sebab dia seorang player yang sangat berpengalaman, skillnya pun sangat bagus, boleh command. Pernah menjuarai MPL beberapa season sebelum ni bersama dengan pasukan Todak. Jadi kami percaya yang kita sekat Munji, kita sekat JP Niners. Okey, itu yang perlu dilakukan nanti. Macam mana Izanami melihat berapa peratus boleh menang dan jadi pemenang bagi minggu kedua ni? Kalau peratus kemenangan tu sudah semestinya 100% lah. Sebab kami kena yakin lah dengan line up kami ni, dengan kami punya preparation untuk minggu ni lah. So ya, saya rasa lawan JP Niners kami boleh menang. Boleh menang Okey, untuk Coach Rin, bagaimana you melihat secara keseluruhannya sekarang ni untuk saingan sekarang musim ke-13, peningkatan yang dilihat dalam saingan dari musim ke musim? Untuk musim ni semua pasukan sangat kuat dan dia sangat sengit. Semua organisasi mula melabur tak kira masa dan juga wang untuk mendapatkan import berkualiti baik daripada coach dan juga player. Jadi saya tak hairan kalau selepas saja daripada season ni untuk peringkat international, Malaysia akan jadi salah satu kuasa besar dalam e-sport MLBB lah. InsyaAllah itu yang kita harapkan. Okey, so untuk RSG, kita dah masuk minggu kedua. Adakah anda berpuas hati dengan apa yang dilakukan oleh anak buah setakat ni? Ataupun ada banyak lagi sebenarnya yang kita boleh improve? Simpan sejujurnya kalau berdasarkan performance minggu pertama, saya berpuas hati sebab mereka main dengan bagus. Cuma saya tahu mereka boleh buat lebih baik. Maksudnya saya tahu yang ini bukan tahap terbaik mereka. Saya sentiasa monitor mereka dekat dalam screen, dalam preparation dan sebagainya. Kita tahu yang kita boleh jadi jauh lebih kuat daripada yang sekarang lah, daripada week pertama. Zanami tak pressure kan? Tak. Pressure Tapi baru week tu. Jadi lagi semangat aku kan? lagi semangat. Okey, terima kasih ucapkan kepada Izanami dan juga Coach Rin. All the best pada RSG untuk minggu kedua ni. Harap-harap korang dapatlah misi untuk menang di week 2 ini. Okey.